Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK Saint Xavier. Pada kali ini saya akan berkongsi satu topik iaitu topik keempat dalam mata pelajaran asasan komputer tingkatan 3 iaitu kod arahan. Dan saya akan fokuskan kepada subtopik yang terakhir dalam 4.1 pangkalan data dan SQL iaitu 4.1.9 menjana laporan ataupun report berdasarkan hasil pertanyaan query. Baik, sedikit pengenalan berkenaan dengan report. Yang pertama, penggunaan laporan adalah untuk mengurus dan mempersembahkan data daripada pangkalan data. Yang kedua, laporan membolehkan penetapan format data dalam bentuk yang menarik dan bermaklumat bagi tujuan cetakan dan paparan pada skrin. Seterusnya, laporan boleh dihasilkan berdasarkan maklumat daripada satu jadual atau daripada beberapa jadual. Maksudnya dia tidak terhad kepada satu jadual. Dia boleh lebih daripada satu. Seterusnya, query perlu dihasilkan sekiranya maklumat untuk menghasilkan jadual ataupun laporan tersebut lebih daripada satu jadual. Sekiranya lebih daripada satu jadual, kita perlu hasilkan query. Baik, layout laporan ataupun susun atur laporan. Ada tiga jenis iaitu step layout, block layout, outline layout. Okey, pada akhir slide saya akan tunjukkan ketiga-tiga contoh layout ini. Okey. Baik, untuk menghasilkan laporan, perisian yang kita akan gunakan adalah Microsoft Access. Dan cara paling mudah untuk menghasilkan laporan adalah kita gunakan Report Wizard, iaitu tool yang telah tersedia di dalam Microsoft Access. Baik, seterusnya adalah langkah-langkah menghasilkan laporan atau report berdasarkan pertanyaan, iaitu query menggunakan Microsoft Access. Baik, langkah yang pertama, setelah kita membuka Microsoft Access, kita kena pastikan kita telah ada table iaitu yang telah kita hasilkan pada topik lalu, iaitu topik membina pangkalan data. Kita telah bina dua jadual, iaitu jadual markah dan jadual murid. Okey, dan kita telah hasilkan query dan kita telah hasilkan borang pada pembelajaran yang lepas. Baik, menggunakan jadual ataupun table yang sama untuk menghasilkan laporan. Yang pertama, pada menu di atas Microsoft Access ada butang ataupun menu create, kita klik create. Dan yang kedua, kita cari report wizard. Okey, dan kita klik pada report wizard. Langkah seterusnya, langkah kedua, kita perlu pilih sama ada kita ingin pilih attribute daripada jadual ataupun query. Okey, di sini akan keluar table or query. Kita kena pilih maklumat mana yang kita nak ambil untuk hasilkan laporan dan kita klik next. Setelah pilih, kita klik next. Seterusnya, apabila kita pilih, contoh di sini kita pilih query operator and, dia akan keluar attribute di sini, iaitu attribute yang ada pada operator and adalah ID murid, nama murid, jantina dan kaum. Dan kita perlu pilih ada 4 pilihan butang di sini, okey, yang mempunyai maksud yang tersendiri. Kita lihat maksud-maksud bagi setiap butang di sini. Okey, simbol-simbol ini dia ada maksud yang tersendiri. Okey. Untuk yang pertama, simbol yang pertama bermaksud pindah medan yang dipilih kepada ruang medan-medan terpilih. Ini adalah medan ataupun attribute. Ini adalah ruang medan-medan terpilih. Sekiranya kita ingin pilih ID murid, kita klik pada ID murid dan kita klik pada butang yang pertama, iaitu simbol ni, dan perkataan ID murid ataupun atribut ID murid akan berpindah kepada ruangan medan-medan terpilih. Okey, sekiranya kita ingin pilih ke semua
atribut yang ada. Kita perlu klik pada simbol yang kedua. Maksudnya kita pindah semua medan sedia ada dalam jadual kepada ruangan medan-medan terpilih. Baik, simbol yang ketiga, dia patah balik. Bermaksud pindah balik medan yang diklik kepada ruangan medan-medan telah sedia ada. Maksudnya, sekiranya ID murid telah berada di medan-medan terpilih dan kita tidak mahu, kita nak buang balik, kita klik pada ID murid dan kita klik pada butang ataupun simbol yang ketiga, dia akan patah balik lah. Okey, sekiranya kita nak pindahkan semua atribut yang dipilih, kita nak deselect dia, maksudnya kita tak mau pilih dia. Okey, kita klik butang yang keempat, bermaksud dia akan kosongkan semua atribut di sini. Okey, setelah kita pilih atribut yang kita nak dan masukkan pada ruangan medan-medan terpilih, kita klik next. Okey, seterusnya adalah langkah keempat. Langkah keempat, setelah kita pilih atribut yang masuk, yang terpilih, semua atribut yang terpilih telah kita puas hati, kita klik butang next dan di sini kita perlu susun atribut mana yang kita nak dia ada pada laporan kita. Okey, atribut mana dulu? Macam contoh di sini, yang pertama, maklumat pertama yang akan dipaparkan adalah nama murid, jantina dan kaum. Boleh ikut kreativiti masing-masing macam mana kita nak susun atur kita punya laporan. Baik, dan kita klik next setelah kita puas hati. Langkah keenam, kita kena pilih maklumat ataupun atribut yang mana kita nak susun atur dia. Maksudnya kita nak susun daripada ataupun kita nak isih dia, sama ada ascending ataupun descending, daripada huruf A ke Z ataupun Z ke A. Kita pilih atribut dan kita pilih ascending ataupun descending. Langkah ketujuh, kita boleh pilih. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, daripada segi layout, sama ada kita inginkan step, block ataupun outline, dan kita nak laporan kita itu orientation dia dalam bentuk portrait ataupun landscape. Setelah kita puas hati, kita klik butang next. Okey, dan langkah seterusnya dan langkah terakhir adalah kita masukkan nama laporan kita. Contoh di sini, laporan operator N. Apa-apa nama laporan yang bersesuaian dengan tugasan kita, dan kita klik finish. Dan selesai untuk kita menjana laporan dengan mudah. Hanya 8 step kita dapat hasilkan satu laporan yang boleh dicetak. Baik, tadi saya ada terangkan berkaitan dengan layout laporan ataupun susun atur laporan. Ada 3. Yang pertama adalah step layout. Okey, ini contoh step layout. Bermaksud di sini dia ada atribut ID murid, nama murid, jantina dan kaum, tetapi ID murid berada pada baris yang pertama, baris kedua barulah rekod nama murid, jantina dan kaum dipaparkan. Bermaksud ID terlebih dahulu, line yang berikutnya baru dipaparkan rekod seterusnya. Okey, dia asingkan ID murid dan rekod nama, jantina dan kaum. Baik, yang seterusnya adalah block layout. Block layout semua berada dalam satu baris. Maksudnya ID murid, nama murid, jantina dan kaum, rekodnya berada dalam satu baris. Okey. Dan yang ketiga adalah outline layout. Ini adalah outline layout. Bermaksud ID murid, okey, ID murid dia akan paparkan ID murid SM101 dan di bawah ID murid tersebut barulah dia ada maklumat berkaitan dengan nama murid, jantina dan kaum. Ini adalah susun atur ataupun layout laporan yang boleh kita pilih mengikut kesesuaian kita sendiri.
Okey, para pelajar ataupun para penonton boleh memilih layout yang bersesuaian dengan kehendak masing-masing mengikut kesesuaian tugasan anda. Baik, saya harap anda semua boleh memahami penerangan serba ringkas yang saya terangkan sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian ini anda semua dapat memahami topik pangkalan data dan SQL dengan baik dan semoga bermanfaat. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.